Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih saudara Tuan Pengerusi yang dimuliakan, Sahibul Samahah Datuk Arif Perkasa, Muhammadiyah Datuk Dr. Asri, Profesor Datuk Dr. Muhammad Radhi, dan seluruh para tetamu kehormat, para alim ulama, para pensyarah, para pelajar muslimin dan muslimat, dan seluruhnya seluruh pendengar yang berada di sini dan juga berada di tempat masing-masing melalui live Facebook ya. Alhamdulillah, kita syukur dapat bersama-sama dalam waktu-waktu yang hampir makan tengah hari ini, dan saya akan cuba untuk mengikuti sunnah menepati waktu. Susah tu. Itu antara sunnah yang susah dalam muamalat, menepati waktu. Jadi dan kita juga, saya yakin bukan mudah untuk absorb seluruh ilmu yang disampaikan daripada pagi tadi, yang berat-berat, ringan-ringan ya. Jadi kalau tuang air dalam cawan tu dah hampir nak tumpah dah ni. Jadi saya harap saya punya pembentangan ni dapatlah masuk at least 1/3 daripadanya, wa thuluthu kathir, insya-Allah ya. 1/3 itu adalah banyak yang paling sedikit dan sedikit yang paling banyak. Kalau boleh faham itu daripada nas tu. Baik, jadi saya ada 7 perkara akan saya kongsikan dalam sunnah dalam muamalat ini, selain daripada yang saya pilih lah, bukan menyeluruh tapi based on pilihan-pilihan yang saya rasa sangat sesuai untuk kita semua didedahkan dengannya. Baik, yang pertama sekali berkenaan dengan umum. Disebutkan dalam satu hadis, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khams, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amil fima alim. Iaitulah tidak akan berganjak dua kaki anak Adam sehinggalah di hari kiamat, sehinggalah ditanya 5 perkara. Daripada umurnya, di mana dia habiskan tenaga mudanya, di mana dia gunakan hartanya, daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanja, dan ilmunya, keintelektualannya, akalnya, mindanya. Kalau ada ilmu, dia gunakan atau tidak ya. Jadi daripada 5 ni, 2 perkara daripadanya berkenaan dengan harta. Dan kita lihat dalam Al-Quran, walaupun Al-Quran itu perlembagaan, seolahnya macam perlembagaan yang datang dalam keadaan umum, tapi bila bercerita pasal harta, kita tengok ayat yang paling panjang dalam Al-Quran cerita pasal apa? Harta, kan? Idza tadaya ayyuhallazina amanu idza tadayantum ila bidainin ila ajalin musamma faktubu, sampai satu muka surat penuh. Dan bila mana kita tengok Allah SWT kisahkan pasal harta pusaka, jelas 1/6-nya, 1/3-nya menunjukkan dalam bab harta ni, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ini pasal harta sangatlah cinta. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Sampailah habis ayat tu. Manusia ni Allah menghiaskan, dia nakkan kepada perempuan, kepada harta melimpah ruah, emas perak, kepada binatang ternak, kepada tanah pertanian. Jadi harta. Baik, jadi atas sebab itu 2/5 akan melibatkan pertanyaan dan interogasi dan investigasi dan semakan kehadap cara kita dapat dan cara kita belanja. Dan bila kita lihat dalam bab harta ni, kita cerita bab sunnah di dalam ibadah, tetapi kalau sunnah tidak komprehensif dalam kehidupan kita, dalam akidah, dalam ibadah, dalam macam-macam lah. Tapi maknanya dalam duit ni, kalau kita tinggalkan perbincangan tentangnya, sunnah yang dituntut yang paling besar, yang tasyri'iyah yang paling besar, maka kita bimbang dia akan boleh meruntuhkan keseluruhan ataupun mengompongkan, merosakkan amal ibadat kita
yang menjadi bekalan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim ini, Nabi SAW sebut, ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu elok, baik, maha baik, tidak sukakan kecuali yang baik-baik belaka. Dan sesungguhnya Allah SWT mengarahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diarahkan kepada Rasul-Rasul, iaitulah kulu min tayyibat, makanlah benda-benda yang baik, wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Kemudian Allah SWT, Nabi SAW sebut tentang kisah seorang lelaki yutilu safar, yang berjalan jauh dalam musafir, ash'ath aghbar, rambutnya kusut masai dan berdebu, melintasi padang pasir. Yamuddu yadahi ila sama, diangkat dua tangannya kepada Allah berdoa dengan menyebut dengan kalimat-kalimat tawasul. Bukan tawasul dengan nama Nabi, tawasul dengan ya Rab, ya Rab. Ya. Kemudian Nabi kata, sedangkan wa mat'amahu haram, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Menurut para syurahul hadis, mat'amuhu itu menisbahkan kepada dia sewaktu dia dewasa dan dia menjadi orang yang mencari nafkah. Dia maknanya dia cari makanan dengan cara haram. Tapi ghuzya waktu dia kecil. Maknanya ketika dia kanak-kanak, dia diberi makan oleh ibu bapanya memberi makannya dengan duit haram, makanan haram. Oh, banyak haram tu, kan? Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin nak dimakbulkan doanya? Dan ibu kepada segala doa adalah solat, kan? Solat itu asal lughatannya adalah doa, dan ia adalah istilahnya ialah bermula dengan takbir, habis dengan tahlil dan seumpamanya. Tapi nak ceritanya, ibu kepada segala doa adalah solat, yang terkandungnya di dalamnya munajah, di antara al-musalli yunaji rabbah, orang yang mendirikan solat itu sedang bermunajat, berdua-duaan dengan Tuhannya. Lalu ini menunjukkan bahawa solat juga mungkin, kalau kita faham daripada hadis-hadis ini, akan boleh tergugat kemakbulan solat itu sendiri dan doa kerana harta yang bermasalah. Itu sunnahnya. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halal atau amin haram. Akan datang satu zaman manusia tidak mengendahkan sumber perolehan harta daripada sumber yang halal atau haram. Yang penting untung, mereka kata. Untung saja masuk poket. Tak kiralah syubhat ke tak syubhat pun, mereka tak kisah. Kita dah tahu hadis yang sangat popular, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada jelas haram, ada jelas halal, ada di antara keduanya yang syubhat, yang tak ramai yang tahu. Manusia ramai tak tahu, tapi ilmuwan tahu. Maka sebab tu kena rujuk kepada yang spesialis dalam bidang tertentu, ya. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab ada mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fi din. Jangan seseorang kamu berjual beli dalam pasar kami kecuali setelah dia mendalami ilmu hukum hakam dalam bab yang dia nak sertai. Kita tak nak, kita dah masuk pelaburan sana, masuk perdagangan itu ini, baru nak rujuk. Bila dah rujuk, kita kata tak boleh, dia kata kita tak faham. Dia kata ustaz tak faham. Kenapa ustaz tak jumpa CEO dia? Dia tikai kita pula, kan? Sebab dia dah dapat harta tu, dia dah merasai nikmat daripada harta yang syubhat ataupun yang haram tersebut. Lalu pada ketika itu, dia nak meninggalkannya adalah sangat sukar. Macamlah orang ketagih dadah dan ketagih rokok. Baik, jadi habis kat situ. Itu yang pertama, sunnah nak kena faham secara overview. Kita pergi kepada spesifik. Satu, sunnah yang mesti, yang Nabi letak sebagai sunnah tasyri'iyah yang wajib dijauhi, iaitulah daripada banyak-banyak dosa, melibatkan yang paling haram dalam bidang harta adalah pengharaman riba. Malah ada di kalangan ulama, antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, mengatakan bahawa ini adalah sampai tahap syirik. Sebabnya ada dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, Allah kata, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang kembali terlibat dengan riba, maka mereka itu akan dilempar dalam neraka jahanam kekal. Dalam pemikiran dan ilmu yang biasa kita belajar, syirik, mati syirik saja
mati syirik sahaja yang akan kekal dalam neraka jahanam. Tapi rupanya riba tadi itu ada peruntukan dia untuk kekal dalam neraka jahanam. Makan babi goreng campur asam pedas tak masuk neraka kekal selamanya, tuan-tuan. Tapi janganlah makan macam itulah. Kan? Cuba nak ceritanya riba boleh jadi begitu. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi justifikasi adalah kerana bila dia tahu tidak haram, dia kembali terlibat, dia adalah istihlalul haram. Dia seolahnya dia anggap telah menghalalkan yang haram. Lalu dia dah mengubah syariat. So dia boleh jadi macam syirik. Itu tahap dia nak ceritanya, dia boleh sampai tahap begitu. Kerana itulah Umar Al-Khattab dalam menghayati sunnah ini berkata, tarakna tis'ata a'syaril halal makhafatan riba. Aku tinggalkan 9/10 daripada sumber yang halal kerana takut sangat jatuh dalam riba. Kita hadis 90/10 sumber rezeki je yang kita baca. Di perniagaan walaupun hadis tu hadis dhaif kan. Tapi itu yang kita baca. Jadi Umar Al-Khattab mengamalkan azimah di dalam pendapatan beliau. Jadi dalam riba ini sunnahnya sangat kuat, pengharamannya sampaikan kita dah sebut tadi. Allah SWT menyebut dalam suratul Baqarah, ittaqullah, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jauhilah kamu daripada saki baki riba kalau kamu betul-betul beriman. Bayangkan dalam satu ayat memberikan sangat banyak kualiti orang yang jauhi riba ni. Satu, dia orang beriman. Dua, dia orang bertakwa. Tiga, dia orang beriman. Tiga. Mesej dia satu saja. Wadharu ma baqiya minar riba. Tapi dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, khas orang beriman punya sifat. Ittaqullah, orang bertakwa punya sifat. In kuntum mu'minin, sifat yang melazimi mukmin yang dah sebati dalam diri, dia akan sentiasa aware tentang riba. Kemudian Allah tak habis itu, Allah kata lagi fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak jauh daripada riba, kamu mengisytiharkan perang. Maka ini menjadikan Imam Malik bin Anas mengatakan bahawa inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata nabi falam ajid dhanban ashaddu minar riba li anna Allah adhna fihi bil harb. Aku telah pun menyemak lembaran Quran dan sunnah dan tidak aku jumpa satu dosa yang lebih menakutkan kecuali riba, kerana Allah mengisytiharkan perang dengan mereka. Dan perang itu bukan dengan Allah saja, tapi juga biharbin minallahi wa rasulih, juga dengan Nabi. Lalu nak mendapatkan syafaat baginda Nabi sedangkan berperang dengan Nabi. Memakai sunnah pakaian macam Nabi tapi berperang dengan Nabi. Membaca Al-Quran dengan baik, penghafaz yang baik, tetapi berperang dengan Nabi kerana pendapatan terlibat dengan riba. Nampak? So ini menyebabkan perbincangan tentang riba sampai membimbangkan Umar Al-Khattab. Sampai Umar kata Thalathatun, ini wudit tu 3 perkara yang aku harap kalau Nabi sempat hurai dengan sangat jelas. Antaranya, salah satunya babun min abwabir riba, bab riba. Kerana dia punya hukuman dia sangat menakutkan. Tetapi Allah SWT punya hikmah menjadikan tak sempat untuk Nabi, ataupun bukan tak sempat, Nabi tak menghuraikan dengan detail sebagai, tapi para sahabat ada yang menghuraikannya. Dan ia juga menjadi hikmah untuk mujahadah mendapat kepahaman ilmu riba. Sedangkan kita tahu ilmu berkenaan dengan riba ini sukar, confusing. Sampaikan Imam Syatibi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali semua mengatakan min aghmadil masail, iaitulah masalah-masalah yang paling kabur, menyukarkan untuk kefahaman. Sampaikan orang sampai kadang tak boleh nak faham kenapa ribal fadl itu wujud. Kita beli tukar emas 2 gram, beras ke tak kira lah, kita gandum 10 kilo dengan gandum 10 kilo, itu saja boleh. Kalau gandum 11 kilo tak boleh. Logik akal manusia struggle untuk memahami apakah hikmah di sebalik tegahan baginda Nabi itu. Dalam satu hadis yang dhaif menjadi asas kepada banyak perbincangan di kalangan ulama untuk menjelaskan apakah maksud riba yang Allah sebut dalam ayat
baqiya minar riba itu, maka majority ulama kata itu adalah riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah, iaitulah riba yang hasil daripada hutang yang lambat, yang hutang, beri hutang kemudian bayar balik dengan harga tambah. Itu adalah lubur riba dalam ayat Quran itu, dan ianya kemudian disokong oleh beberapa hadis, antaranya hadis yang dhaif ini, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa sesuatu manfaat kepada pemberi pinjam, ia adalah riba. Kalau bagi pinjam 1,000, pulang balik 1,100 atau 1,000 campur 2% ke 3% ke floating rate ke, semua riba. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata, kullu qardin syurita fihi an yazidahu fahuwa haramun bighairi khilaf. Setiap pemberian pinjam yang disyaratkan untuk ditambah dalam pembayaran semula, maka ianya adalah haram tanpa khilaf. Dan kemudian riba yang kedua adalah riba dalam bentuk riba al-buyu'. Yang ini panjang sikit, teknikal, saya tak sempat nak hurai, tapi hadisnya, sumbernya daripada hadis riwayat Muslim ini, emas bila tukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mesti bila tukar sama berat, dan yadan biadin, mesti on the spot. Dan apabila berubahnya jenis-jenis ini, bolehlah dia keluar daripada dua syarat tersebut. Lalu inilah dia antara yang melibatkan riba al-fadl. Adalah bincangan yang teknikalnya. Baik. Kemudian hukum riba kita dah beritahu tadi, yang menunjukkan kesunahan dia untuk dijauhi itu adalah satu, Allah isytihar perang dengan Rasulnya, isytihar perang dengan orang yang terlibat. Yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Orang yang terlibat dengan riba akan dihancurkan keberkatan dalam kehidupannya. Habis, hancur keberkatan, maka kita tak akan rasa puas hati, kita akan rasa tak cukup, kita akan rasa tamak, kita akan jauh lebih jauh daripada Allah SWT bila dapat harta, tak boleh sabar bila mana berlaku musibah dalam bab harta. Panjang lagi senarainya. Kemudian apa lagi? Yang ini adalah beberapa hadis yang boleh dibincangkan sudut sanad dan kesahihannya, tapi kita ambil sebagai sekunder punya dalil, iaitulah berzina dengan ibu bapa sendiri. Ya, dia disebutkan bahawa riba ni ada 73 pintu atau jenis, ya. Aisaruha mithla ayyankihar rajuli ummah. Yang paling ringan adalah seumpama seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Kan? Jadi hadis ini Ibnu Majah, Al-Hakim kata sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Ini nak kena semaklah dengan ulama-ulama hadis kita. Kemudian yang keempat, dikatakan juga riba dalam satu hadis yang lain sama dengan 36 kali berzina. Ya, dah disebutkan dekat sini, dirhamu riba ya'kuluhur rajul ashaddu min 36 zaniyah. Satu dirham riba, satu dirham perak, yang lebih kurang dalam 30 ringgit. Dosa dia sama dengan 36 kali berzina. Hadis ini Albani kata authentic, sahih dalam Ghayatul Maram. Okey. Baik, jadi senang cerita, kita tak nak konsep je, kita pergi praktikal. Kat mana riba yang kita sebut tadi ada? Tengok betul-betul. Iaitulah yang pertama, riba qard, duit berbalas duit. Kita beli kereta melalui bank konvensional, pinjam duit 20,000, 30,000, bayar balik 20, 30,000, campur 4%, 5% riba. Rumah pun sama juga, dapatkan modal syarikat pun sama juga, membeli modal, mendapatkan duit pinjam untuk beli mesin-mesin pun sama, buat pinjaman peribadi pun sama, kad kredit konvensional bank pun sama, pinjaman untuk melabur sesama sendiri dan laburan tu dijanjikan keuntungan pun sama juga, pinjaman sama kawan-kawan pun sama juga, kawan-kawan kat universiti pinjam RM10, pulang balik RM10 campur something, riba. Akaun simpanan, kita simpan buka akaun dekat bank konvensional, riba. Pelaburan pulangan tetap di fixed deposit konvensional, riba. Senang cerita, banyak, semua sekali. Okey. Banyak riba ni, keliling-keliling. Okey, habis bab riba. Kita pergi yang ketiga punya sunnah, tipu dan rasuah moden. Kan? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sama kamu dengan batil. Maka antaranya batil itu adalah dengan cara rasuah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukum. Rasulullah melaknat orang yang mengambil rasuah dan memberi rasuah, yang menjadi kelemahan kepada sesebuah negara. Disebutkan dalam satu kisah sirah, kisah sejarah Islam, bagaimana seorang sahabat Huzaifah katanya, yang dijanjikan, ditawarkan rasuah oleh orang Yahudi ni tawarkan, dia pun tolak, dia pun orang Yahudi pun puji dengan kata bihadza qamatis samawati wal ard, dengan sebab integriti yang dipunyai oleh sahabat inilah
langit dan bumi masih tegak lagi. Kerana tidak terlibat dengan rasuah. Terlibat dengan rasuah, keadilan punya sistem diragui, boleh hancur. Orang jahat menang, orang baik kalah. Orang zalim naik, orang tak zalim turun. Macam itu keadaan dia. Ya? Kemudian tipu pun sama juga. Ada juga tipu dalam bentuk, tipu ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW sangat banyak. Ya, antaranya yang popular hadis yang Nabi masukkan tangannya di dalam gandum bawah tu ada basah, maka man rasya falaisa minna, Nabi kata siapa yang menipu tidak di kalangan kami. Bahawa itu tipu dari sudut zaman tu. Tipu zaman kita macam mana? Oh ni work from home. Work from home banyak orang tipu. Dia suruh kerja kat rumah, kita duduk lepak tidur je kat rumah, atau pergi melancong. Kan? Tak buat kerja. So jadi boleh kata tipu. Dan ada juga tipu-tipu di kalangan para pegawai. Tipu dalam beri pilihan kontraktor, mencipta quotation sendiri. Perlu ada 3 quotation. Dia nak bagi kawan dia, dia cipta 2 quotation palsu. Tipu. Ini semua berlanggar dengan sunnah. Ini semua patut dikutuk dalam sunnah. Kemudian menaikkan harga sebabnya pegawai tu nak dia punya bahagian. Patutnya harga RM500,000 dinaikkan jadi RM650,000. RM150,000 dia punya. Kan? Dia suruh kontraktor tu buat quotation RM650,000. Lepas tu quotation patut tak boleh beritahu dekat kompetitor. Dia beritahu kat kompetitor yang dia nak tu, orang semua letak RM500,000, kau letak RM499, insya-Allah menang. Tapi bagi aku 10% rasuah. Kan? Itu berlaku. Ya? Kemudian menang tender bersyarat. Nak menang boleh, tapi kena bagi saya 4 sport rim baru kereta. Rasuah. Kan? Tuntutan palsu. Kita buat program semua sekali, buat program, duit tak habis. Duit peruntukan Kuwait bagi, bukan Kuwait, tempat lain, universiti lain. Peruntukan tak habis, tapi nak bagi habis juga. Beli resit palsu. Claim dapat. Ini menyalahi sunnah. Ini semua haram. Ya? Kemudian untung sesama sendiri kita sebut. Kemudian guna khidmat syarikat sendiri, konflik of interest semua sekali lah. Baik, kemudian nombor 4, kerjaya yang sunnah juga ada memastikan kerjaya kita tidak membantu industri haram dan pemusuhan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah melaknat pemakan riba yang memberi makan, yang menjadi saksi dan yang menulis. So jadi kalau tuan-tuan jadi lawyer, ada yang jadi lawyer, orang tu nak buat pinjaman dengan interest, kita duk tolong buat draft dia. Oh, terlibat sekali. Jangan terlibat. Nabi SAW dalam sunnahnya tak membenarkan perkara ini. Ataupun kita jadi penjamin. Kan? Ada adik akak kita ke abang kita ke anak saudara kita nak buat ni, dia buat pinjaman ke pinjaman bank ke pinjaman kereta, kita jadi penjamin. Nak tolak segan. So jadi penjamin. Lah kena blacklist. Dah dapat riba, blacklist lagi dapat. Memang bala berganda-ganda. Nak cerita. Kan? So jadi tuan-tuan, ini dalam kerjaya. Berkenaan dengan bawa Grab, bawa makanan ada babi, tu kita ada fatwa. Kan, itu kita cerita lain kali, itu nanti dalam penerangan fatwa. Kan? Baik, kemudian jadi saksi dan seumpamanya. Kemudian yang kelima, iaitulah wang khianat. Ada juga di antara kita, sunnah Nabi mengajar kita jangan pegawai-pegawai awam khususnya ambil hadiah. Kan, dia kata ni hadiah, orang beri itu kata pula ikhlas. Oh, jadi halal lah. Tak benar tuan-tuan. Ada orang main judi. Dia kata saya main judi bukan, saya tak haram mata saya, sebab saya niat, saya bayar ni untuk entertainment. Saya dapat apa yang saya nak, saya tak rugi apa. Saya pergi genting nak main, nak relax, enjoy, kalah pun tak apa, menang pun tak apa. Halal ke? Tak halal. Macam ada orang kata saya berzina tak apa, sebab apa tak apa? Ikhlas. Dua-dua ikhlas. Tak boleh tuan. Dia hak Allah. Kamu tak ada say untuk kata nak ubah. Yang kamu ada say macam kamu punya kebun belakang rumah ada rambutan, kena curi, kamu ada say untuk halalkan. Tapi perbuatan curi itu tetap salah. Tapi sebab kamu dah halalkan, maka makanan yang orang tu makan telah menjadi harus, sebab sebagai hadiah, kamu dapat hadiah sedekah. Kan? So jadi dekat sini, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Siapa bekerja di atas tu kerja yang dah diberi gaji atasnya, maka apa dia ambil selain itu ada ghulul. Yang ini ada banyak detail dia. Sebagai contohnya, ada juga orang yang memang kerja dia dapat tips. Yang itu lain. Yang ini yang bukan ada tips, yang kalau memang ada tips itu memang dah majikan semua tahu, tak ada masalah.
Tapi kalau kita pegawai awam, kita duduk jadi dekat kaunter depan tu, kita duduk buat kerja kan. Kita buat kerja nampak laju saja. Jadi pelanggan kita nampak, sonok dia ni buat kerja laju. Bagi sikit lah RM100. Kan? Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Tapi sebab apa? Sebab kerja yang laju kita buat tu memang kerja yang telah diberi gaji. Kan? Kecuali lah tiba-tiba kita tengah buat kerja tu, tengah rehat sekejap, kawan tu tak reti nak keluar parking, kita pergi tolong keluarkan, dia bayar 100, boleh ambil. Sebab itu bukan job scope kita. Dah waktu pula waktu rehat, tak ada masalah. Tapi kalau job scope kita, tak boleh ambil. Kan? Kecuali majikan semua sekali tahu ke, dan semua panjang lah dia punya tawabit dia, nak cerita semua tak larat. Tapi nak cerita secara mudahnya, kerana dia ada boleh melid kepada rasuah sebenarnya. Dia boleh lead kepada rasuah. Maka macam mana kalau orang bagi juga? Tak ambil. Salah satu cadangan yang terbaik, sunnahnya tak ambil. Kalau nak ambil juga, ada orang kata sebab dah bagi, kadang-kadang dia bagi bukan pada tangan, dia hantar kat rumah terus. Jadi ada yang mengatakan kita kena kumpulkan sejawatan, dan kemudian kita kena buat dawabit sikit. Mestilah orang yang bagi ni diberitahu bahawa ini tidak memberikan dia sebarang kelebihan. Kepada apa-apa tender masuk nanti, kita takkan nak buat teringat, oh dia ni bagi something yang itu, bagi dia lebih sikit merit. Tak boleh. Kalau ada merit sikit, itulah dia hadiah ummal yang diharamkan, yang dibimbangi masuk ke sahab tu. Hadis juga jelas dalam bidang ini adalah seorang sahabat yang pergi mengutip zakat dan seumpamanya, maka tiba-tiba ada diberikan kepadanya hadiah. Maka dia balik jumpa Nabi, Nabi pun murka, Nabi marah. Mengatakan, sebab dia kata, hadza li wa hadza lak, ini adalah untuk aku, yang ini untuk zakat yang aku kumpul. Maka Nabi kata, kalau kamu sangat, pergi balik rumah tengok ada orang nak bagi tak? Rumah mak bapak kamu ada orang nak bagi tak hadiah? Kan? Kalau bukan kerana jawatan. Maka kalau diberikan hadiah tu kerana jawatan itu, bukan kerana keilmuan, macam ada tok-tok guru, Dr. Asri ke kan, sebab dia ma'alim, ada orang bagi dia hadiah sebelum dia mufti, dah di mufti pun hadiah yang sama, itu tak apa. Macam Imam Ghazali kata, nak tahu dia punya sempadan dia, kalau orang bagi kita juga bukan kerana jawatan, semasa jawatan pun kita dapat, tak jawatan pun kita dapat, maka ketika itu kita boleh ambil. Itu pandangan beliau, nak berikan thin line, borderline di antara boleh ambil dengan tak boleh ambil. Ya. Jadi ini adalah terpakai untuk kaki tangan awam, untuk pekerja yang ada gaji, untuk menteri, Perdana Menteri, masuklah ke? Kan? Kemudian yang keenam, sunnah yang dalam muamalat yang keseluruhnya yang keenam adalah hutang. Yughfaru li syahid kulla syai'in illa dain. Diampunkan bagi orang mati syahid setiap dosa dia kecuali apabila hutang. Arwahul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Roh orang mukmin tergantung sampai hutangnya diselesaikan. Tergantung tu bukan tak pergi ke langit, tak pergi ke bumi jadi kuntilanak, bukan. Tapi disebutkan bahawa dia tak dapat enjoy. Kalau dia orang mukmin, arwahul mukmin, disebutlah hadis menunjukkan orang yang baik itu patut dapat ganjaran raudhatun min riyadil jannah. Tapi tak dapat. Pending sebab hutang tak bayar lagi. Pending, hutang tak bayar lagi, ya. So jadi ini menunjukkan bahawa hutang ini sangat penting untuk diambil perhatian dalam ruang lingkup sunnah. Disebutkan juga man adana amwalin nas, siapa yang meminjam harta orang, kemudian dia memang berniat betul-betul nak menyelesaikan, melunaskan, Allah akan bantu insya-Allah. Tapi siapa yang mengambilnya dengan memang niat pada awal memang tak mau bayar, maka orang macam ni Allah akan rugikannya dan hilangkan keberkatan baginya. Dan dalam bab hutang ni juga panjang cerita, banyak sunnah-sunnahnya. Disebutkan juga al-mumatil. Mumatil ni orang yang ada duit tapi dia tak mau bayar hutang dia. Mumatil. Mumatil ni yuhillu uqubatuhu 'irduh. Dia ni halal untuk baginya dikenakan tindakan ke atasnya. So jadi mumatil ni orang yang ada duit tak mau bayar, maka matlul ghani zulmun dalam hadis sebut. Satu orang yang mempunyai kemampuan tapi dia lengah-lengahkan bayar, yang dah sampai due date. Kalau yang structured kita tak payah bayar dulu kan, dah sampai due date tak mau bayar, maka dia ni orang yang zalim. Maka sunnah Nabi menuntut kita untuk memberi pertimbangan yang berat kepada hutang, kerana Nabi tak mau solat ke atas jenazah seorang sahabat yang belum selesai hutangnya, sehingga diselesaikan, barulah Nabi willing. Ini menunjukkan kedudukannya dalam sunnah adalah sangat-sangat
berat, dan sebab itu jangan mudah-mudah buat hutang. Hari ini ada kad hutang namanya kad kredit. Jangan mudah-mudah menggunakannya. Dia tak baik dari sudut agama, maknanya tak adalah nak kata tak baiknya, tak baik dari sudut maknanya kalau tersilap kita boleh jadi berhutang tanpa keperluan, dan tak baik dari sudut pengurusan keuangan pun tak baik. Itu dia ada kad kredit, ada pinjaman peribadi, kalau tak perlu tak payah guna, perumahan, kereta, umrah dan haji sunat. Haji sunat perlu dikemudiankan, bayar hutang dulu. Sebab Nabi pun ada mengisahkan bahawa kalau ada duit yang banyak ataupun harta yang banyak, Nabi akan fikir untuk selesaikan hak manusia dulu. Bukan fikir nak beli kereta baru ke, sofa baru ke, langsir baru ke, bukan. Tapi bayar hutang yang sudah due. Yang akhir sekali, mutaffif. Ni sunnah juga yang perlu kita jauhi dan kita fahami. Allah SWT sebut wailul lil mutaffifina idza ktalu alladhina idza ktaluna 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Apabila mereka menerima sukatan, apabila mereka menjadi pembeli, mereka menuntut kecukupannya, mereka menuntut ianya 100% tepat, tak kurang walau 1,001 gram. Tapi apabila mereka yang menjual, mereka berlengah-lengah, berbuat lebih kurang hak orang. Jadi di kalangan ulama ada yang cuba untuk mengeluarkan, sebab ini adalah satu prinsip dalam muamalat, dia by prinsip. Kalau dalam ibadat dia memang tauqif. Ini adalah taufiq, ditengok pada illah dia. Maka kisah ini bukan hanya untuk orang yang pakai dacing dekat pasar, tapi juga orang yang bermuamalat pakai kontrak. Contohnya gini, contohnya saya sebagai pensyarah, saya nak anak murid saya datang on time, anak murid saya bagus gini, tua, macam-macam kita nak anak murid itu dalam konteks pensyarah. Tapi kita pula sebagai pensyarah cuai. Rakyat pakai pembaris, dia tengok panjang sikit, markah banyak sikit, kan? Kita culas. Bahaya lah. Kita nak anak murid kita buat betul-betul, tapi kita buat lebih kurang kat anak murid. Boleh masuk mutaffif tak? Boleh dipikir kan? Contohnya pemimpin dengan rakyat, pemimpin nak rakyat begini, pemimpin sendiri cuai. Sama juga macam ibu bapa dengan anak-anak. Kita nak anak kita ni macam malaikat, tak buat salah walaupun satu, jatuh sikit kita marah, tapi kita sebagai mak bapak kan? Jadi dalam muamalat, perkara ini boleh dibawa dalam konteks yang lebih besar, yang menunjukkan bahawa, sebab itu disebut dalam satu hadis yang sahih menurut Imam Ibn Hibban, dia kata apa? Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Iaitulah Allah merahmati seorang yang apabila yang sangat bertoleransi, merciful apabila dia jual, dia beli dan dia kutip hutang. Tak adalah pakai gangster sebagainya. Jadi bila dia jual tu, dia ambil untung tu kira berpada-pada lah, ikut harga pasaran, dia boleh bagi diskaun. Kalau kita pula jadi pembeli, tak adalah kita minta diskaun. Mentang-mentang kawan kita jual, kita minta dia diskaun. Minta diskaun bukan banyak, 90% pula tu kan. Kawan-kawan bagilah 90%, kalau bagi free lagi bagus. Macam mana kawan tu nak maju, Zik kena bagi diskaun je kan. So jadi kita minta diskaun berlebih-lebihan pun tak boleh, kita ambil untung berlebih-lebihan pun tak boleh. Dan bila kita menuntut hutang, kena dengan adab-adabnya, walaupun kita ada hak untuk memperolehi hutang itu kembali. Jadi saya rasa sekadar itu saja dari sudut yang saya sempat untuk kongsikan. Semoga ada manfaat. Terima kasih kepada Rustia yang memberikan ruang. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.